sebab sujud sahwi. Kemudian dia sunat sujud sahwi lagi. Setengah dia membuat sesuatu yang membatal sengaja. Fa'lu ma yabtulu amdu wala yabtulu sahwi. Dia membuat sesuatu yang batal dengan sengaja, tak batal dengan lupa. Iza fa'alah, itu boleh dibuat. Contoh, rukuk. Jadi rukuk berapa kali satu rakaat? Satu kali bagi sembahyang fardu, sembahyang sunat, melainkan sembahyang gerhana, 2 kali rukuk. Sembahyang sunat gerhana bulan, gerhana matahari, 2 kali rukuk. Jadi kalaulah kita ni rukuk sekali yang wajib, tiba-tiba sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Rukuk kali kedua. Dia rukuk kali kedua. Maka kalau sengaja rukuk kali kedua batal atau tidak? Batal kalau sengaja. Kalau terlupa, maknanya kalau terlupa tidak batal. Kalau terlupa tak batal, maka hukumnya kita diam balik. Tidak balik, tak perlu sami'ah lah, diam-diam saja terus sujud. Jadi sunat sujud sahwi kerana membuat sesuatu yang batal kalau sengaja, kalau terlupa tak batal. Nampak? Dia sujud 3 kali, sujud yang ketiga tu kerana terlupa, yang dia dah 2 kali, maka akhir sekali sunat sujud sahwi. Kalau sengaja batal, okey. Kemudian naqlu ruknin qaulin ila ghairi mahalli. Ini sebab sujud sahwi. Jadi dia memindahkan rukun qauli kepada lain daripada tempat. Memindah naqlu rukni qauliyin, memindahkan rukun qauli ila ghairi mahalli, bukan pada tempat. Contoh rukun qauli. Apa dia rukun qauli? Rukun qauli ada berapa? Ada berapa rukun qauli? Mana tak jumpa kita? Rukun qauli. Rukun Islam ada berapa? Ada bunyi 5 tu slow. Rukun iman ada 6. Rukun negara ada? Tak sah jadi rakyat. Rukun negara tak ingat? Pergi tengok anak-anak ke adik-adik yang buku sekolah belakang tu tulis rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran, perlembagaan, kedaulatan, undang-undang dunia. Kemudian kesopanan dan duduk sila. Kesusilaan, muncul ingat aja. Sah lah jadi rakyat. Jadi kalau itu tu rukun, kena ingat. Yang ini saya nak sebut ni rukun qauli. Maknanya rukun sembahyang ada qauli, fi'li dan qalbi. Rukun qauli ni rukun yang bacaan. Dia ada rukun qauli, ada yang sunat qauli. Sunat bercara, sunat hay'ah, sunat arba'ah. Jadi kalau rukun ni wajib, dia ada 5 tempat. Pertama sekali Allahu akbar, takbir. Yang kedua bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah. Yang ketiga apa dia? Tasyahud. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatullah, ayat akhir. Yang keempat selawat. Yang kelima assalamualaikum. 5 rukun qauli. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, rabbighfirli warhamni. Itu semua sunat, tak baca pun tak apa. Yang naknya jaga sungguh-sungguh rukun qauli. Jadi disebut sini sebab sujud sahwi, iaitu memindahkan rukun qauli yang 5 tadi pada bukan tempat dia. Maknanya baca Fatihah, duduk tahiyat, ataupun duduk tahiyat, habis tahiyat bangun Allahu akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Pasal apa baca tu? Tersilap sujud sahwi. Nanti sebelum salam buat sujud sahwi. Maknanya baca bukan pada tempat. Baca tak sepatut. Dah tu kalau sengaja sih. Kalau sengaja tak boleh. Tapi ni tersilap dimaafkan. Tak kira lah imam ke makmum. Kalau imam yang buat silap, imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Nampak? Kalau imam silap tetapi dia tak sujud sahwi, makmum tak perlu sujud sahwi. Kerana kita ikut imam. Nampak? Sepatutnya fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar, Allahu akbar. Tukar salam dengan takbir. Jawapannya sujud sahwi. Tapi salam balik lah, salam balik. Buat apa aku bagi takbir ni nampak tak? Tak lama nak mengundi ni kena kuat sikit takbir dia kata. Jadi assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi diam-diam balik. Tak perlu ucap apa-apa, tak perlu istighfar, astagfirullah.
Istighfar batal pula sembahyang, dia diam. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dah. Sebelum daripada salam, dia kena sujud sahwi dulu kerana baca bukan pada tempat. Itu masalah hukum mengenai sujud sahwi. Kemudian dia ikut rukun fi'li ihtimal ziyadah. Kemudian dia tu menjatuhkan rukun fi'li serta ihtimal ziyadah. Dia ihtimal ziyadah. Jadi dia sujud 2 kali lah. Bila duduk tahiyat, aku berasa lebih sedangkan 2 kali saja dia sujud 2 kali. Tapi dia sangka aku ni sujud ni 3 kali. Ihtimal dia sangka dah 3 kali sunat sujud sahwi juga. Walaupun pada hakikat hanya 2, maka sunat sujud sahwi kerana dia sangka dia buat 3 kali. Itu tengok sengaja ke atau terlupa tersilap, dia tengok hukum yang berbeza. Habis itu masalah mengenai ibadah. Jadi syuruk makna ini kita masuklah secara ilmu pada segala ibadah kita. Tak tahu kita bertanyalah pada orang yang mengetahui. Kemudian kita masih lagi suasana Maulidur Rasul dalam syair Muhammadun Nabiyuna qad ursila lil alamin wa rahmatan wa fadla. Sungguhnya Nabi kita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad ursila, sungguhnya telah diutuskan. Apa faedah dia untuk alam? Lil alamin, untuk sekalian alam, rahmatan wa fadla. Rahmat dan fadl. Kelebihan. Jadi Allah Taala utuskan Nabi ni rahmat sekalian alam. Rahmatan lil alamin. Jadi siapa di alam ni? Alam ni masih Allah. Selain daripada Allah dikira alam. Jin, manusia, binatang, pokok, manusia pula ada Islam, ada kafir, semua dapat rahmat. Islam mukmin dapat rahmat, kafir pun dapat rahmat. Jadi apa dia rahmat pada orang mukmin? Iaitu dapat syurga, dapat agama, dapat amal sunnah. Jadi ulama kata orang kafir pun dapat rahmat. Kerana apa? Apakah rahmat untuk orang kafir? Mereka ditangguhkan azab iqabah Allah Taala. Zaman dulu tenggelam. Zaman dulu hantar puting beliung, angin ribut taufan, serta merta kerana engkar, kerana mereka menzalimi, menganiaya Nabi-Nabi terdahulu. Adapun zaman akhir zaman, mereka cela, mereka maki, mereka kutuk Nabi, senda Nabi, tak kena azab. Tapi Allah Ta'ala tangguh dia sekali. Itu satu rahmat kepada orang kafir kerana mereka menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkatan berada di bawah junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam satu sunnah hadis Nabi, tengok sunnah-sunnah yang kita boleh kongsi bersama. Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul maridha, Nabi menziarahi orang sakit. Menziarahi orang sakit, ulama kata orang sakit ni tak kira siapa. Budak ke, orang dewasa ke, orang tua ke, kanak-kanak ke, kawan kita ke, musuh kita ke, Islam ke, kafir ke, kita ziarah. Sunnah Nabi. Kerana Nabi tak tertentu sahabatnya, hampir saja orang kafir pun, Yahudi sekalipun yang sakit Nabi ziarah. Sunnah Nabi. Yang kita tahu ataupun yang kita dapat berita, jadi ada kelapangan, ada kemampuan, kita pergi ziarah satu sunnah Nabi. Dan tak tertentu pada saudara mara kita saja. Yang kafir pun kita ziarah lagi. Boleh, harus, tak ada masalah. Kemudian wa yashhadul janazah, Nabi menyaksikan jenazah. Jenazah Nabi menyaksikan. Jadi sunnah apabila nampak jenazah diusung, kita pun bangun. Sunat kita bangun. Walaupun mayat kafir sekalipun, kerana kita membesarkan, jadi tunaikan hak mereka itu. Jenazah lalu kita duduk dalam masjid, bila duduk dalam masjid tunggu jenazah tak sampai-sampai, nampak kereta dia, jenazah pun diusung, kita bangun, sunat bangun. Dan doa subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci Allah yang al-hayy, yang maha hidup, la yamut, Allah yang tidak mati sekali-kali. Kita nampak mayat diusung, subhanal hayyil ladzi la yamut, sunat. Jadi Nabi menyaksikan jenazah, sunat. Walaupun jenazah tadi jenazah bapa munafik sekalipun. Ubay bin siapa? Ubay bin Ka'ab. Jadi kepala munafik, apabila Nabi dengar dia meninggal, Nabi pergi ziarah dia. Jadi sunnah Nabi. Yang sakit pun ziarah, yang mati kita sempurnakan jenazah. Cuma cara pelaksanaan